Okey, ini pengenalan kepada tajuk tingkatan 4 Matematik KSSM. Jadi pelajar akan belajar tentang tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, asas nombor, penaklukan logik, operasi set, rangkaian dalam teori graf, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, graf gerakan, sukatan serakan data tak terkumpul, kebarangkalian peristiwa bergabung, matematik pengguna itu pengurusan kewangan. Jadi pelajar akan belajar tentang 10 bab. Kalau yang tahun lepas cikgu tak sempat nak settlekan, hanya belajar 3 bab sahaja. Okey. Jadi kita tengok satu persatu detail sedikit. Okey, tentang fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, dalam tajuk ni, okey, kita biasanya pelajar akan belajar tentang gapo dia fungsi dan persamaan kuadratik, gapo dia kegunaan dia. Okey, biasanya digunakan di dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Okey, contoh dari sukan adalah dia menjadi penting dalam acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakram, menerjang lembing dan sebagainya. Kita tengok apa pentingnya benda tu ni. Okey, dan dalam seni bina pula, okey, kita rajin tengok pembinaan melengkung. Contohnya pintu gerbang deh. Pintu gerbang kan bentuk dia melengkung. Okey, ataupun menggunakan konsep parabola. Parabola tu maksudnya separa bulatan. Okey, jadi ini semuanya pengukuran ni nak buat tu berkaitan dengan konsep penggunaan konsep kuadratik lah. Okey, so kita tengok gapo dia sebenarnya kuadratik ni gapo dia. Okey, so dalam kuadratik pelajar akan jumpa perkataan fungsi kuadratik, paksi simetri, pemboleh ubah, punca, titik maksimum, titik minimum. Okey, tu pelajar akan belajar lepas ni lah dalam bab 1. Okey, so kita tengok rumusan untuk tajuk pertama adalah dia tentang fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, iaitu ungkapan kuadratik. Apa beza ungkapan dengan persamaan adalah, kalau persamaan ni contoh bentuk persamaan kuadratik, dia ada sama dengan, kita baca tengok ni sama dengan ni. Ni panggil persamaan kuadratik. Manakala ungkapan kuadratik dia tak ada sama dengan. Bentuknya gini je, dia tak ada sama dengan. Okey, beza dua ni adalah beza ungkapan dengan persamaan. Persamaan ada sama dengan. Okey, seterusnya dalam fungsi kuadratik pelajar akan mengenali bentuk ni fx ataupun y. Okey, bentuk dia adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, yang mana sekiranya nilai a dia, nilai a ni, okey, cek pasal a. Okey, sekiranya nilai a ni lebih dari kosong, maka graf kuadratik tersebut, cikgu kata tadi kuadratik berbentuk melengkung. Maksudnya, lamarkan a kita lebih dari kosong, mesti kita senyum kan. Nilai a dia mesti kita senyum. Tapi kalau graf tersebut fungsi dia nilai a ni, nilai a depan ni, pemala ni, okey, pemala berkali, okey, pemala, okey, a kurang dari kosong, maka bentuk dia masing. Dia jadi masing sebab kurang daripada kosong, itu nombor negatif lah. Kalau contoh begini kak, a tu adalah ada bersamaan. Okey, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, nilai a mesti yang ada bersama dengan x kuasa 2 yang mana, okey, tu nilai a. Contoh kalau dalam kes kita, cikgu tunjuk yang realiti. Okey, 4x kuasa 2 tolak 6x tambah 2 sama dengan, tak ada sama dengan. Okey, so nak cari nilai a adalah nilai yang ada kuasa 2, x kuasa 2. Berapa nilai a yang kita dapat sini? Nilai a kita adalah 4. Gitu. Okey, manakala nilai b pula ada x sahaja. Mana ada x sahaja? Ni ada x sahaja. Berapa nombor dia? Nombor dia adalah negatif 6. Nombor dia adalah negatif 6, bukan 6 saja. Negatif 6. Jadi kita tahu nilai b kita sama dengan negatif 6. Manakala nilai c, nilai c ni nilai c, nilai tak ada x. Kalau pasal nilai yang tiada pemboleh ubah, hanya pemala saja, hanya nombor sahaja tanpa ada pemboleh ubah. Jadi itulah nilai c. Jadi kita dapat tahu bahawa nilai c kita adalah 2. Tu nilai-nilai a, b, c dalam bentuk
fungsi kuadratik. Okey, jadi kita kembali kepada bentuk graf tadi. Okey, so bentuk graf tadi kita tengok bentuk sekiranya A lebih besar dari kosong, maka bentuk senyum. Nilai A tadi ada nilai A adalah pemalar bagi X kan. Okey, bagi A kurang dari kosong, kurang kosong, maka bentuk dia masam. Pitu rebel banyak guna bentuk masam ke, ada orang buat bentuk ni. Contoh kalau gambar ni kan. Ni gambar jambatan ni. Okey, ni gambar jambatan. Ini gambar jambatan. Okey, jadi kalau kita perhatikan ini bentuk dia melengkung kan. Pitu rebel ke apa ke, bentuk dia melengkung lah banyak. Okey, so itu adalah persamaan kuadrat. So kita banyak guna yang mana fungsi dibentuk dia nilai A dia lebih kurang dari kosong. Seterusnya adalah nilai B berkaitan dengan paksi simetri. Okey, kalau nak mudah faham tak? Dia ni paksi Y. Kalau pada biasa dengar tentang graf kita biasanya paksi Y dia. Tegak ni paksi Y, yang melintang ni paksi X. Cuma dalam kes ni ataupun dalam Max, Y ni dikenali sebagai fx, fungsi bagi X. Okey. So sekiranya nilai B nilai ada pemalar hanya X saja, ni pemalar B. Okey. So bentuk paksi simetri dia sekiranya B itu kurang dari kosong, iaitu nombor-nombor negatif. Kalau graf bentuk senyum, dia ke kanan. Dia berada di kanan paksi Y. Okey, berada di kanan paksi Y, ini paksi Y. Manakala kalau bentuk masa, kalau B itu kurang dari kosong, dia berada di kiri paksi Y. Okey. Kalau paksi simetri, nilai B dia lebih dari kosong. Kalau graf senyum, dia beratlah ke kiri. Okey. Manakala kalau graf bentuk masam, kalau B itu lebih dari kosong, maka dia beratlah ke kanan. Dia terbalik dua tu dah. Okey. Dan untuk nilai B sama dengan kosong, dia duduk tengah-tengah lah, sama ada senyum ke, masa ke, berada di tengah-tengah, dia bagi tengah. Okey. Dan last sekali bentuk amnya adalah nilai C. Nilai C adalah pintasan pada paksi X, pintasan pada paksi Y ataupun pada fx. Okey, yang mana? Tengok situ. Dan sini pun, sini dia memintas di C. Dalam kes pintasan, nilai C adalah memintas di paksi. Hak ni nilai C ni. Okey, nilai C. Ni nilai C. Kalau dari kes ni, hak ni nilai C. Dia memintas. Okey, nilai C. So nilai C adalah pintasan pada paksi Y lah, pada fx. Okey, seterusnya cara nak cari persamaan kuadratik. Kita pergi pada persamaan kuadratik. Yang pertama sekali, punca persamaan kuadratik ni dia ada punca. Okey, punca bagi suatu persamaan kuadratik adalah nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Nilai punca dia memuaskan persamaan. Dan yang kedua, punca bagi persamaan kuadratik boleh ditentukan melalui kaedah pemfaktoran ataupun melalui kaedah graf. Okey, so ni punca dia, maksudnya pintasan pada paksi X. Itulah punca sebenarnya, punca. Okey, ni lah punca. Berapa dia memintas pada paksi X? Kalau sini kat negatif, kalau sini kat positif. Ni pun sama. Itu adalah persamaan kuadratik, cara nak cari punca. Yang kedua, tajuk yang kedua adalah tajuk asas nombor. Okey, dalam tajuk asas nombor ni digunakan untuk biasanya digunakan dalam bentuk bidang teknologi lah. Dalam bentuk sains komputer, bidang teknologi maklumat. Okey, iaitu dari segi sebagai asas penyelidikan dan pembangunan bagi research. Okey, kepada teknologi reka bentuk aero angkasa, farmasi dan sebagainya. Maksudnya asas nombor ni penting. Perlu kuasai siapa pelajar hak nak terlibat dengan bidang-bidang ni lah, dia nyatakan di sini. Okey, so pelajar akan jumpa perkataan dia, tak ada perkataan. Okey, ni adalah bentuk asas nombor dalam asas nombor. Okey, nak cari mana nombor dalam asas nombor, kita cari bawah. Okey, di bawah. Beza. Kalau di atas gini, ini maksudnya kuasa 6 kuasa 2. Tapi bagi asas nombor, dia berada di bawah. Maksudnya 105 asas 10. Itu cara nak kenal dia. Okey, jadi pengenalannya adalah dalam asas nombor, kita akan belajar tentang asas 2 hingga asas 9. Apa yang telah awak belajar daripada sekolah rendah tadika, umur 5 tahun lah lagi contohnya, hinggalah awak belajar tingkatan 3, awak belajar nombor dalam asas 10. Ni nombor dalam asas 10.
Okey, dan kita nak belajar untuk tingkatan 4 ni nombor daripada asas 2 hingga 9. Contoh dia, kalau nombor dalam asas 2 maksudnya ada 2 saja digit di dalam tu, iaitu nombor 0 dan nombor 1. Ni yang nombor dalam asas 2. 0, 1 buat apa? Dia ada 2 nombor dalam tu. Itu panggil asas 2. Kalau nombor dalam asas 5, maksudnya ada 5 nombor. Bermula dengan nombor 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 nombor. Maksudnya tu nombor dalam asas 5. Tu dan seterusnya lah. Jadi itu adalah nombor asas yang awak akan belajar di tingkatan 4 tajuk kedua, dan ini adalah kaedah untuk menukarkan nombor asas yang lain daripada nombor asas asas 6. Cikgu macam mana ni nilai tempat ni? Dia buat kuasa ne ni. Ne kuasa 0, ne kuasa 1, ne kuasa 2. Maksudnya nombor ni dalam nombor dalam asas 6 lah. So nak tukar pada asas 10 dengan cara dia buat lagu ni. Dan daripada asas 10 nak tukar kepada asas yang diperlukan asas lain. Asas 9 dia kena bahagi dengan 9. Cara tukar dia lagu ni. Jawapan dia ambil dari bawah naik ke atas, semuanya ada dalam buku teks. Okey, so ni cara nak tukar asas 2 kepada asas 8. Iaitu asas 2 ni kena tukar kepada asas 10 dulu dengan cara 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan seterusnya. Nombor dalam asas 2 dan ditukar kepada nombor dalam asas 8 lah. Okey, seterusnya adalah bentuk lazim. Dalam pengiraan dalam asas nombor ni hanya ada penambahan dan penolakan sahaja operasi yang ada. Dan kita akan pergi lebih details lah lagu mana cara penambahan dan penolakan nombor dalam asas nombor. Okey, seterusnya tajuk yang ketiga adalah berkaitan dengan penaklukan logik. Ini ayat, memang mengayat betul. Jadi pelajar kena tahu gapo je cara mengayat, gapo digunakan. Okey, digunakan kepentingan dia digunakan di dalam selain perbahasan logik juga sering diaplikasikan dalam bidang elektronik, utamanya dalam kitaran elektronik ni. Penaklukan logik memainkan peranan penting dalam pengaturcaraan komputer, reka bentuk perkakasan komputer berkaitan dengan komputer. Maksudnya diguna logik, dia benar, palsu dan sebagainya. So apa dia logik? Kita akan jumpa perkataan akas, didaktif, hujah, implikasi, induktif, kontrapositif, penafian, pengkuantiti, pernyataan majmuk, songsangan. Benda ni awak akan jumpa di dalam tajuk penaklukan logik. Okey, so kita tengok rumusan dia. Okey, rumusan dalam penaklukan logik ada dua. Satu berkaitan dengan pernyataan, yang kedua berkaitan dengan hujah. Okey, dalam pernyataan perlu tahu istilah benar ataupun palsu, dan dia ada perkataan penafian, pernyataan majmuk. Implikasi itu gapo, ada akas, songsangan, kontrapositif. Manakala hujah pula, hujah pula ada hujah induktif dan ada hujah didaktif. Didaktif adalah ayat lah. Dalam hujah didaktif dia ada isu sah munasabah, tidak sah tidak munasabah, sah tidak munasabah dan sebagainya lah. Itu berkaitan dengan penaklukan logik. Yang keempat berkaitan dengan operasi set. Operasi set di tingkatan 4. Awak akan belajar tentang digunakan untuk mengumpul, mengkaji data yang serupa dalam kehidupan harian. Jawab kaji ya deh. Apa awak akan belajar dalam operasi set adalah ni berkaitan dengan ni. Apa dia? Simbol dia. Dia kata kalau persilangan set, simbol dia gini, huruf N, persilangan maksudnya huruf yang sama. Inilah silai, maksudnya silai berulang. Bagi gabungan kesatuan pula adalah ni gabung semua ni. Tu gabung. Silai hak ni sahaja. Tu maksud dia. Jadi kita pelajar boleh tengoklah contoh tentang ni maksud dia pelengkap. Dia ada kerek tanda ni. Ni dia ada tanda sini. Ni maksud toksik. Dia gabung. Sini dia ayat dia tapi toksik hak ni. Sebab tu dia kalah semua ni hak lain selain daripada hak tu. Tu maksudnya dia hak gabung tapi toksik. Jadi hak gabung jangan lorek. Ni dia tak lorek kat sini. Jadi dia lorek selain daripada tu. Tu maksud pelengkap lah. Tu operasi set. Pergi kepada tajuk yang seterusnya adalah rangkaian dalam teori graf. Tajuk kelima, rangkaian dalam teori graf. Sini penting. Buat apa? Cara nak buat perjalanan ni, kereta api dan sebagainya lah. Tengok ni. Cara nak buat jaringan rangkaian. Kita tengok sini. Dia kata digunakan untuk ni. Cara meluas dari bidang pengangkutan tu maksudnya nak pergi mana, sampai mana, lalu ke stesen mana jauh, mana dekat,
dalam komputer, dalam rangkaian sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, dalam nego, dalam sains dan sebagainya. Banyak kegunaan rangkaian dalam teori graf. So, berapa kita belajar? Ni graf mudah, dia ada graf mudah dan ada graf berbilang tepi dan mempunyai gelung. Dia ada dua, bukan mudah dengan payah tak. So graf mudah, so lagi graf gelung dan berbilang tepi. Okey, darjah ke apa? Darjah kita tengok graf tak terarah lagu mana, graf terarah lagu mana. Apa beza terarah dan tak terarah? Lepas tu subgraf. Apa subgraf? Sebahagian pada graf. Dan ada graf berpemberat, ada graf tak berpemberat. Berpemberat ada tepi ni. Graf terarah ni ada anak panah. Kalau tengok, okey, dia ada anak panah ni. Ni ada anak panah. Untuk nampak situ. Dia ada anak panah dah. Okey. Graf berpemberat dia ada tepi ni nilai dia. Graf tak berpemberat tak ada apa-apa. Ni graf pokok ataupun graf mudah. Dia tak ada gelung. Okey dah, graf pokok. Ni dia panggil subgraf, sebahagian daripada graf. So itu sahaja sampai tajuk yang kelima.